Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bekas Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab secara langsung untuk mempertahankan kesucian kalimah Allah dalam kes Jill Island binti Lawrence Bill lawan Menteri bagi Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia, saya merasa teramat kesal, terkilan dan kecewa dengan keputusan kerajaan campuran PHBN melalui Kementerian Dalam Negeri menarik balik rayuan kes kalimah Allah di Mahkamah Rayuan. Dalam perlembagaan, apa juga keputusan pembicaraan boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Persekutuan, dan semua pihak perlu membenarkan proses undang-undang ini mengambil tempat dengan sewajarnya tanpa sebarang campur tangan. Biarlah mahkamah di peringkat tertinggi yang memutuskan, dan setelah kesemua proses undang-undang itu telah disempurnakan, kita wajib menghormati keputusan mahkamah. Inilah juga proses perundangan yang dilakukan dalam kes Menteri Dalam Negeri lawan titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur pada 2009 dalam isu penggunaan kalimah Allah bagi penerbitan majalah mingguan di Herald. Setelah selesai perbicaraan di Mahkamah Tinggi, rayuan dibuat di Mahkamah Rayuan dengan dipengerusikan Yang Arif Tan Sri Apandi Ali pada 2013, dan seterusnya proses di Mahkamah Persekutuan pula mengambil tempat dengan dipengerusikan Yang Amat Arif Tun Arifin Zakaria. Sehinggalah akhirnya keputusan dibuat pada 23 Jun 2014, iaitu Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak permohonan gereja Roman Catholic menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan majalah mingguan di Herald. Kes Herald ini adalah presiden, dan apabila Mahkamah Tinggi pada 10 Mac 2021 dalam kes Jill Island binti Lawrence Bill lawan Menteri bagi Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia memutuskan bahawa arahan Kementerian Dalam Negeri pada 1986 yang melarang penggunaan 4 kalimah iaitu Allah, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan agama Kristian adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah di sisi undang-undang. Saya yang ketika itu sebagai Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan rayuan segera dibuat pada 12 Mac 2021 bagi membolehkan proses perundangan mengikut perlembagaan mengambil tempat dengan sewajarnya, iaitu dibawa ke Mahkamah Rayuan, dan ruang perundangan seterusnya adalah di Mahkamah Persekutuan. Ini bererti kami, Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional pada ketika itu, menghormati proses undang-undang dan konsisten dalam menjaga keluhuran undang-undang di Malaysia. Persoalannya, mengapa secara tiba-tiba kerajaan campuran PHBN ini tidak mahu membenarkan proses perundangan dan kehakiman mengikut perlembagaan itu mengambil tempahan? Mengapa proses perundangan dan kehakiman itu dihalang, dan mengapa Menteri Dalam Negeri bertindak tanpa menunggu keputusan Mahkamah Rayuan terlebih dahulu? Sedangkan isu kalimah Allah ini amat sensitif. Tambah menyedihkan, bukan sahaja keputusan kontroversi itu dibuat senyap-senyap sehingga menimbulkan perdebatan tentang motif sebenar kerajaan campuran PHBN, bahkan notis pemberhentian bagi menyatakan niat untuk tidak meneruskan rayuan serta pemberhentian keseluruhan rakyat ini juga dibuat pada 18 April 2023, iaitu dalam bulan Ramadan. Sedangkan keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam, jawatankuasa muzakarah MKI, pada 2018 telah menegaskan bahawa Allah merupakan kalimah suci yang khusus dan tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama lain. Malah, keputusan jawatankuasa fatwa kebangsaan itu diperkukuhkan lagi dengan titah Sultan Selangor, Sultan Johor serta Sultan Kedah bahawa kalimah Allah adalah hak eksklusif umat Islam dan melarang sama sekali penggunaannya dalam Bible atau percetakan apa-apa buku serta tulisan melibatkan agama Kristian dalam apa-apa bentuk sekalipun. Lebih mengelirukan apabila Perdana Menteri sendiri semalam mengeluarkan kenyataan kononnya keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu hanya terpakai di Sarawak. Jelas ini membuktikan Perdana Menteri adalah seorang yang cuai, yang tidak meneliti keputusan mahkamah. Saya katakan Perdana Menteri cuai itu kerana pertama, rampasan 8 cekera padat ajaran agama Kristian yang mengandungi perkataan Allah pada 11 Mei 2008 itu berlaku di terminal penerbangan tambang murah RCCT Sepang, bukannya di Sarawak. Dan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap 3 relief statutory bukan hanya terhad kepada Sarawak. Kedua, Anwar Ibrahim sendiri bersama James Peter Ongkili
dan Allahyarham Tun Ghaffar Baba merupakan anggota kabinet yang terlibat dalam jawatankuasa mengkaji istilah perkataan Islam di dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan pada tahun 1986. Patutnya beliau lebih faham tentang sensitiviti serta mudarat lebih besar dengan tidak membuat kenyataan yang mengelirukan. Persoalan lainnya, apakah Maiz, Maib dan Maik selaku amicus curiae sahabat mahkamah dalam kes ini telah dikonsultasi, dan apakah Raja-Raja Melayu yang merupakan ketua agama Islam dirojok terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat? Justru keputusan Kerajaan Perikatan Nasional yang memfailkan rayuan menggunakan saluran perundangan dan kehakiman dalam memelihara kesucian agama Islam dan kalimah Allah adalah tepat. Sebaliknya, keputusan kerajaan campuran PHBN yang menarik balik rayuan adalah salah dan tersasar sama sekali. Jelas, keputusan menarik balik rayuan ini membuktikan bahawa Anwar, kerajaan pimpinan dia, tidak sensitif terhadap isu kalimah Allah. Walhal, perkara ini boleh mengugat keharmonian masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia. Jadi, saya berharap penjelasan ini akan dapat meningkatkan kefahaman kita semua mengapa saya dan KDN pada ketika itu bersetuju untuk kes ini dirayu ke Mahkamah Rayuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.